Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Anazuz channel. So dalam video kali ini aku nak share sikit dekat korang semua macam mana proses penukaran SSD dekat dalam Steam Deck. Mula-mula dulu aku fikir yang benda ni susah tau bila nak buat, tapi rupanya senang sahaja. Apa yang penting korang kena follow and cari dulu langkah-langkah yang betul sebelum korang buat benda ni. Sebelum aku tunjuk full video, pastikan korang beli SSD yang datang sekali dengan Steam OS, sebab kalau korang beli SSD yang tak datang sekali dengan Steam OS, korang kena install dia dulu sebelum korang boleh pasang dia dekat dalam Steam Deck korang. Untuk install Steam OS dalam SSD, korang kena follow instruction selanjutnya. Link aku akan letakkan kat bawah video ni untuk korang follow cara install Steam OS untuk SSD yang baru korang beli tu. So ni dia alat-alat yang diperlukan untuk upgrade SSD Steam Deck ni. Yang pertama aku ada kat sini iaitu screwdriver berbentuk Phillips, dan untuk saiz dia kenalah guna saiz yang betul. Saiz yang digunakan dekat dalam video ni adalah saiz untuk repair barangan elektronik yang kecil, dan bukanlah saiz yang korang guna untuk repair TV yang besar tu. Benda seterusnya pula pick gitar. Pick gitar ni nanti kita akan guna untuk tanggalkan bodi belakang Steam Deck ni, so korang kena ada benda ni. Benda yang terakhir kena ada adalah tweezer. Natang ni nama dia tweezer, jangan pula nanti korang ingat benda ni korang selalu tengok orang tua guna buat cabut uban tu. Semua benda-benda ni korang boleh jumpa dekat kedai DIY or mana-mana kedai yang ada jual peralatan repair handphone, dan harga dia tak sampai RM10 pun. Dan yang ni benda tak penting sangat pun, aku saja je nak tunjuk kat korang SSD seat hing cover ni. Benda ni korang boleh gantikan cover SSD yang ada dekat dalam Steam Deck nanti bila korang dah buka dia. Nanti aku tunjuk kat korang dekat mana bahagian yang kita boleh guna heatsink ni untuk digantikan dekat dalam Steam Deck ni. Langkah pertama yang aku buat sebelum proses pembedahan Steam Deck ni, aku biarkan bateri dia low dulu sampai bawah 25%. Kenapa aku buat macam ni? Sebab aku takut nanti sesuatu yang tak sepatutnya terjadi. Contohnya terrosakkan bateri dia. So dengan bateri di bawah 25% ni tak begitu berbahaya sangat sebab bateri dia tak aktif sangat. Jadi bateri jenis lithium ion macam ni agak bahaya sikit kalau kita tercucuk dalam keadaan penuh separuh cas. Itu pun sekiranya pandai terjadilah. Tapi tak kisah juga sebenarnya. Kalau korang confident, korang boleh je lenjan terus tanpa pedulikan berapa persen bateri itu. So bila bateri dah sampai bawah daripada 25%, kita dah pun boleh shutdown Steam Deck kita ni. Kalau korang ada pasang body shell yang jenis getah or transparent, korang kenalah tanggalkan dia dulu sebab kita nak buka body belakang Steam Deck ni. Jadi kita kena pastikan tak ada apa-apa yang halang kita daripada pisahkan body dia nanti. Seterusnya jangan lupa untuk disconnect SD card daripada Steam Deck ni, sebab nanti takut pula yang SD card ni rosak or patah. Jadi kenalah disconnect dulu dia punya SD card daripada Steam Deck, baru boleh pergi ke step seterusnya. Okey, Steam Deck ni datang dengan dia punya bag. Korang boleh guna bag dia ni untuk tahan Steam Deck korang time proses pembedahan nanti dengan terbalikkan bag ni. Lepas tu letakkan Steam Deck korang dalam keadaan terbalik juga, and dia memang ngam-ngam dengan dia punya lubang analog tu, so korang tak payah risau. Macam ni lah rupa dia bila kita letak dekat bag Steam Deck dalam posisi yang betul. So ni bahagian belakang Steam Deck, ada 8 skru kita kena tanggalkan. Skru-skru ni tak sama saiz, so korang kena ingat betul-betul skru-skru dia ni macam mana. Di bahagian tengah-tengah ada 4 jenis skru yang pendek, di mana untuk 4 skru yang dekat luar pula jenis yang panjang. Tanggalkan ke semua skru dengan menggunakan screwdriver Phillips. Pastikan ke-8 skru ni ditanggalkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Simpan betul-betul skru-skru yang kita tanggalkan tadi di tempat yang selamat, jangan sampai hilang pula. Ambil pick gitar, lepas tu cuba selitkan dekat tengah-tengah lubang yang cantumkan bodi belakang dengan bodi depan dia. Kat sini aku suggest korang untuk start dari bahagian trigger button Steam Deck ni, sebab dekat bahagian ni ada ruang untuk korang selitkan pick gitar ni. So lebih senang lah kalau korang start daripada bahagian trigger button ni. Bila dah masuk, cuba tarik sampai penghujung body Steam Deck ni, and pada masa yang sama juga korang cuba tarik body dia sampai dia betul-betul longgar, dan tarik perlahan-lahan sampai dia tertanggal daripada body dia. Next, gunakan tweezer untuk korang lepaskan tab aluminium yang sembunyikan satu skru dekat bahagian board shield dia ni. Sekali lagi kita kena tanggalkan skru ni daripada board shield Steam Deck ni, and then lepas tu tanggalkan 2 lagi skru yang ada dekat atas dan bawah board shield ni.
Sekarang perlahan-lahan korang kena tanggalkan dia punya board shield, sebab board shield dia ni dihalang dengan kabel kipas. So korang kena pastikan yang korang tak sentap terus bila korang dah tanggalkan skru-skru dia. Bila dah berjaya tanggalkan dia punya board shield, korang akan terus nampak dia punya SSD ada dekat bahagian bawah sekali yang warna hijau tu. Okey, ni part mencabar sikit bagi aku. Sebelum kita boleh gantikan SSD dia, kita kena cabut dia punya bateri dulu, sebab kita tak tahu lagi sama ada Steam Deck ni dalam keadaan ada power ke tak. Untuk cabut bateri dia, korang kena tarik kabel dia keluar, and pastikan korang buat dengan berhati-hati sebab takut nanti kabel dia rosak pula. Tarik kuat-kuat dengan gerakkan dia ke kanan and then kiri. Lepas tu ulang step tu sampai dah nak hujung. Terlepas tu korang tarik dia keluar and then letakkan dia dekat luar frame connector dia tu. So last kali kita pergi dekat SSD dia, tanggalkan satu skru yang tengah tahan SSD tu, and then dekat part ni pastikan korang tahu mana satu skru untuk dipasang balik semula nanti. Bila dah tanggalkan skru tadi, korang tarik SSD tu keluar sebab dia akan terangkat bila kita dah lepaskan skru dia tadi. And dekat SSD ni korang boleh tengok dia ada satu shield plastik yang korang kena buka. So ni lah apa yang aku tunjuk kat korang awal video tadi pasal SSD heatsink yang korang boleh gantikan dengan shield original dia ni dengan menggunakan SSD heatsink yang kita beli. Alright, so sekarang kita dah boleh upgrade SSD kita, pasangkan yang baru. So dekat sini aku ada SSD dengan saiz dia 512GB sahaja, sebab buat masa ni aku still tak ada plan nak simpan game-game yang banyak. Kat Steam Library pun aku ada games yang biasa-biasa je, jadi aku rasa 512GB ni pun dah cukup buat sementara waktu ni. Tambah lagi dengan SD card pula, nanti adalah dalam 1TB macam tu untuk kedua-dua saiz memori ni. So SSD yang baru ni warna dia warna biru, and yang original datang daripada Steam Deck tu sendiri warna dia warna hijau. Harga SSD ni cuma RM140 sahaja aku beli dekat dalam Shopee. Nanti aku tinggalkan link kat bahagian bawah video ni sekiranya korang berminat nak beli. Untuk heatsink cover SSD ni aku akan simpan sebab tak jadi nak guna. Kot-kot aku rasa nak upgrade size SSD yang lebih besar, so aku akan gunalah heatsink ni nanti bila aku dah confirm aku puas hati dengan size SSD yang aku guna. Plastik cover SSD ni kita boleh pakai semula, jadi aku akan pakai balik dekat SSD yang baru ni. Wrap semula macam yang asal, connect SSD yang baru dekat Steam Deck semula, and then lepas tu kita akan pasang semua benda balik kepada yang asal. Mula-mula pasang skru dekat SSD ni balik, lepas tu connect balik kabel bateri dia, pasang balik shield board, lepas tu skru balik ketiga-tiga skru termasuk skru yang tersembunyi dengan tab aluminium yang kita buka awal tadi. Alright, now pasang balik cover belakang Steam Deck kita, tapi jangan pasang skru dia dulu sebab kita nak test dulu SSD ni sama ada ianya okey ataupun tak. Bila dah on, kita akan tengok initial setup macam yang mula-mula first boot Steam Deck kita time baru-baru beli dulu. So proceed je, nanti dekat part update Steam nanti dia akan tunjuk fail, tak apa. Kita cuma nak test saja. So matikan Steam Deck korang sekali lagi, and kali ni kita akan pasang balik skru-skru dia seperti yang asal. Ingat, 4 skru yang pendek kita pasang dekat dalam ruangan, di mana 4 skru yang panjang kita kena pasang dekat bahagian luar. Bila selesai pasang balik ke semua skru, connect cas Steam Deck kita, lepas tu repeat step di mana kita dapat fail tadi. Nanti korang akan tengok dah tak ada lagi fail tu, dan selesailah penukaran SSD untuk Steam Deck kita. So macam yang aku cakap, rupanya senang saja nak tukarkan SSD dekat dalam Steam Deck ni, asalkan korang tahu step-step yang betul. Memang takkan jadi masalah time kita buat benda-benda ni. Apa-apa pun, good luck untuk korang yang nak buat benda ni. Pastikan korang tengok betul-betul video ni, or korang boleh follow instruction yang lebih mudah lagi dekat dalam website. Jangan lupa tekan butang subscribe dan notifikasi untuk follow video yang akan datang. So alang-alang dah upgrade SSD ni, aku akan try download games-games yang sebelum ni aku tak dapat nak main disebabkan tak cukup memori. Aku harap video ni bagi manfaat kepada korang yang nak cuba upgrade SSD korang sendiri, and aku harap yang kita akan jumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum, bye semua.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off.